Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada Isnin mengadakan lawatan kerja rasmi pertamanya ke Astana Negeri Sarawak selepas beliau memegang jawatan tersebut pada 26 Januari lepas. Lawatan Tun Dr. Wan Junaidi ke Astana Negeri Sarawak turut diiringi isterinya Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Setibanya di Astana Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi dan isterinya disambut oleh Pegawai Tadbiran Pejabat Astana Negeri Sarawak, Riziandi Nawawi dan setiausaha sulit kepada TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Junih Saleh Ahmad. Semasa lawatan tersebut, Riziandi turut memperkenalkan kaki tangan Astana Negeri Sarawak mereka kepada Tun Dr. Wan Junaidi. Kemudiannya, Junih memberi taklimat kepada Tun Dr. Wan Junaidi mengenai tugasnya di pejabat beliau di Astana Negeri Sarawak. Tun Dr. Wan Junaidi meneruskan lawatan ke Astana Negeri Sarawak sambil mendengar taklimat mengenai perkembangan kerja-kerja pengubahsuaian oleh Riziandi. Difahamkan Astana Negeri Sarawak yang berusia 153 tahun itu dibina oleh Raja Kedua Sarawak, Charles Brooke pada tahun 1870 dan kini sedang menjalani pengubahsuaian dan dijangka siap tidak lama lagi. Laporan seterusnya. Jalan perhubungan fasa pertama bagi projek Lebuh Raya Pesisir Utara menuju ke Limbang hingga Miri tanpa melalui Brunei Darussalam kini sedang giat dilaksanakan. Menurut Timbalan PIM Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, projek Kerajaan Sarawak tersebut telah melalui fasa pertama dan akan memulakan fasa seterusnya tidak lama lagi. Pada tahun ini, kita akan laksanakan jalan Northern Coastal Highway. Northern Coastal Highway daripada Limbang melalui Burung dan terus ke Lawas. Ini akan kita laksanakan. Semua ini yang dibiayai oleh kerajaan. Sekarang jalan Sarawak Link Road yang dilaksanakan, fasa pertama sudah dilaksanakan. Ini akan kita teruskan menuju ke Limbang tanpa melalui negara Brunei Darussalam. Dan ia akan terus dilaksanakan hingga sampai ke Miri. Beliau berkata demikian semasa majlis ziarah kumpulan zikir wanita Masjid Baitul Iman daerah Limbang ke Masjid Datuk Pengiran Haji Matusin Kampung Datuk Kuala Lawas pada Ahad. Antara pengisian program ialah persembahan bacaan Al-Quran, zikir marhaban dan tausih muslimah Masjid Datuk Pengiran Haji Matusin serta persembahan zikir wanita daripada Masjid Baitul Iman Limbang. Sementara itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari berkata, aktiviti seperti zikir hendaklah disuburkan setiap masa dan merupakan satu aktiviti yang harus dipertahankan. Aktiviti macam ini bagus. Dia dapat meningkatkan lagi semangat bersama silaturahim kita semua. Dan kita dapat bertukar-tukar pikiran di antara satu dengan yang lain. Selanjutnya di Miri, Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nathalinggi telah mengadakan lawatan dan tinjauan ke beberapa lokasi di Miri selama 2 hari. Lawatan yang bermula pada Ahad itu turut disertai Ketua Setiausaha KSU Kementerian Kejaraya KKR, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad dan pegawai KKR. Antara objektif lawatan tersebut menyelesaikan isu berkaitan jalan persekutuan sepanjang 85.76 km dengan anggaran peruntukan sebanyak 2.8 juta ringgit yang diselenggara oleh syarikat konsesi. Datuk Seri Alexander dan rombongan turut mengadakan tinjauan ke projek Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak WPC 11 Sungai Tanggap dan penyelenggaraan cerun laluan 179A Miri Airport Junction, Puchong Roundabout
yang turut disertai Ahli Parlimen Sibuti Datuk Lukan Nisman Awang Sauni dan Adun Lambir Datuk Dr. Ripin Lamat. Dia juga meninjau projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB Kuala Baram ke CIQ Sungai Tujuh dan projek naik taraf bulatan Puju 3 kepada persimpangan lampu isyarat Smart Traffic Light System dengan anggaran kos sebanyak 67 juta ringgit. Lawatan diteruskan dengan meninjau projek naik taraf bulatan Puju 3 dan projek menaik taraf lokasi yang kerap berlaku kemalangan di Miri. Keperkembangan berikut. Seorang warga emas, Rabiah Hamali, 81 tahun yang menjadi mangsa dalam kebakaran di Kampung Pulau Hilir pada 30 Januari lepas menerima sumbangan wang tunai daripada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Penyerahan sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Santubong itu semasa beliau melawat Rabiah di rumah kediaman sementara mangsa di Kampung Pulau Hilir pada petang Ahad. Kebakaran yang berlaku kira-kira jam 8.30 malam itu telah memusnahkan rumah Rabiah, namun tiada insiden tidak diingini berlaku hasil tindakan pantas pihak bomba yang berjaya memadamkan kebakaran tersebut. Dalam hal itu, Datuk Seri Nancy berkesempatan meluangkan masa menyantuni mangsa serta melihat sendiri keadaan rumah yang terlibat dalam nahas kebakaran tersebut. Difahamkan pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU turut terlibat menolong membersihkan dan menebang sebahagian besar tanaman pokok sekitar rumah tersebut. Baru-baru ini, Rabiah turut menerima kunjungan dan sumbangan daripada Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Beralih dengan laporan di Bintangor, sejumlah RM115,000 geran projek kecil luar bandar MRP, Timbalan Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS merangkap Adun Semop Dr. Abdullah Saidul telah diagihkan kepada 14 penerima di Bintangor. Penyerahan geran disempurnakan sendiri oleh Datuk Abdullah sempena lawatan kerja dan perjumpaan ringkas bersama Wakil Persatuan, Ibu Bapa dan Guru PIBJ, guru-guru dan wakil jaduankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Masyarakat Cina Sungai Sian Bintangor di SJKC Mingxing, Selidap Bintangor pada Isnin. Selain itu, perjumpaan itu juga bertujuan menyampaikan cenderahati sempena sambutan Tahun Baru Cina kepada guru dan pelajar sekolah serta wakil PIBG dan pemimpin JKKK. Terdahulu, Datuk Abdullah menyerahkan dana sebanyak RM3,000 kepada JKKK Masyarakat Cina Sungai Sian Bintangor bagi tujuan mengadakan majlis jamuan sempena sambutan Tahun Baru Cina bersama komuniti Cina, termasuk pemberian kepada guru dan pelajar seperti beg sekolah dan kuih muih. Turut diadakan simbolik ringkas penyerahan sumbangan dana untuk menjalankan aktiviti tahunan dengan penerimanya adalah seperti tertera. Seterusnya, Datuk Abdullah mengadakan perjumpaan dan sesi perbincangan dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Kampung Melayu Bintangor di Rumah Pergerakan PBB Meradong. Dalam perjumpaan tersebut, Datuk Abdullah telah menyerahkan sumbangan dana MRP untuk menjalankan aktiviti tahunan kepada penerima dengan senarainya seperti tertera. Di Sibu pula, kira-kira 85% kes kemalangan jalan raya di Sibu adalah disebabkan kelalaian dan kecuaian pengguna jalan raya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti berkata, statistik daripada pihak polis sebanyak 2,061 kes kemalangan dicatatkan di daerah Sibu pada 2023. Adun Pelawan itu berkata demikian semasa kempen Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR di Petronas Powerfield Enterprise pada Isnin. Sibu in 2022, we have 1,822 road accidents. Unfortunately, in 2023, we had 2,061 road accidents. We increase of 239 cases. It means the driver, the road user themselves, in fact, cause the road accidents, not the road conditions. With our Pembonia Highway, better road conditions.
Justru katanya program kempen keselamatan jalan raya seharusnya dipromosikan secara meluas kepada anggota masyarakat bagi memupuk kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Jelasnya, ia adalah usaha kerajaan mahu menjadikan jalan raya sebagai tempat yang selamat kepada semua orang dengan anggota masyarakat harus menyertainya bagi mempunyai didikan dan kesedaran yang tinggi. Sekian Desi Tengah Hari bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan surutan penyerahan sumbangan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nasir Shukri di rumah kediaman sementara mangsa kebakaran di Kampung Pulau Hilir pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.